Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT di mana kita dapat sama-sama berkumpul di Masjid Haji Muhammad Saleh, menantikan waktu untuk kita menunaikan tugas harian ataupun tugasan yang hendak kita lakukan, insya-Allah. Jadi kita bersyukur kepada Allah, hujan telah turun, bermakna rahmat Allah juga turun. Maka sebab itulah kita disunahkan untuk berdoa kepada Allah Taala di atas nikmat yang Allah turunkan. Contohnya hujan yang turun ini, bila kita berdoa kepada Allah, insya-Allah dimakbulkan oleh Allah segala hajat dan juga doa yang kita pohonkan kepada Allah Taala. Ini salah satu daripada anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hujan turun, kerana bila hujan yang turun ini memberikan makna rahmat Allah juga turun. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Allah Taala, rahmat Allah sentiasa turun di kota Singa ni ataupun negara Singapura, kerana kita lihat ramai kaum ibu bapa khususnya mendoakan kepada anak-anaknya supaya anak-anak tadi menjadi anak yang soleh. Sebab itulah bila seorang tadi meninggal dunia, maka terputus segala amal ibadah kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah awaladin soleh yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kepada ibu dan bapanya. Jadi untuk kita mendorong anak kita menjadi anak yang soleh, tidak mungkin kita boleh terus berdiam diri hingga kita tidak memberikan pendidikan agama, tidak kita mengajarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak mengajarkan tentang cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi nikmat kepada kita. Jadi ini perlukan pengorbanan. Kesahan yang sementara ini dia akan membawa kebahagiaan selama-lamanya. Sebab itulah kalau kita lihat, anak adalah khazanah, warisan yang menghiasi taman hati setiap insan. Bagi mereka yang ada anak. Tapi kalau mereka yang tak ada anak, mereka tidak dipertanggungjawab nanti di yaumil mahsyar. Itu bezanya mereka yang ada anak ataupun mereka yang belum berumah tangga lagi. Tanggungjawab hanya pada diri sendiri. Tapi bila mana dia sudah berumah tangga, dia kena memastikan tanggungjawab ke atas isterinya. Tanggungjawab dari sudut apa? Ialah memberikan pendidikan dari sudut pendidikan agama, pendidikan rumah tangga. Maka ini semua adalah tanggungjawab seorang suami tadi. Bila kita ta'liq tadi, sewaktu kita bernikah, saya sebagai seorang suami bertanggungjawab ke atas isteri saya, memberi tempat tinggal, memberi nafkah, memberi segala-galanya, jiwa raga saya. Taklah maksudnya bila kita mengucapkan kalimah-kalimah itu disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim tadi. Itu sewaktu kita menerima tanggungjawab saat ketika kita bernikah tadi. Bila mana kita mendapat anak, itu tanggungjawab lagi. Walaupun anaknya sempurna atau tidak, tanggungjawab kita untuk membesarkan mereka. Kita lagi-lagi sebagai seorang suami tadi, di samping kita lihat merupakan rahmat mendapat anak tadi, anak juga merupakan amanah. Amanah yang Allah SWT bebankan pada setiap ibu dan bapa. Sebab itulah ada orang bila dia nak membesarkan anak tu daripada kandungannya, selepas dia melahir, bila dia cukup umur sampai 2 tahun, proses tu bukan senang. Lagi-lagi si ibu tadi, bila anak tadi sudah meningkat kanak-kanak, nak disekolahkan, bukan remaja, proses begitu memakan masa dan juga ia memerlukan pengorbanan juga. Dan bila anak tu dah remaja, dah belia, satu hal juga. Kita fikir dah mudah, dah senang, rupa-rupanya ada juga bebanan-bebanan dari sudut percampuran, pengaruh-pengaruh luar yang perlu kita jaga dan sebagainya. Jadi makin anak tu meningkat remaja dan belia,
tanggungjawab kita pun lebih mencabar. Jadi ibu bapa perlu mempersiapkan dirinya dengan ilmu-ilmu ketahanan. Contohnya ilmu-ilmu yang sebut tentang akhlak tadi, kerohanian, spiritual, mental, fizikal tentu punya. Saya suruh makan makanan juga. Cek urin kita ada gula. Itu kena tanda-tanda tu. Penyakit apa, kencing manis, makanan. Sekarang berbagai. Jadi inilah tanggungjawab kita. Sebab itu kalau kita lihat, membiarkan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak terlantar serta mengabaikan tanggungjawab terhadap mereka merupakan apa? Bukti kedurhakaan ibu bapa kepada anak. Kita biasa mendengar anak durhaka kepada ibu bapa, tapi kita belum pernah dengar ibu bapa mendurhakai anak. Kenapa? Kerana kita tidak memberikan didikan, bimbingan mereka ke jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita menjerumuskan anak ke lembah kenistaan ataupun yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan ibu bapa menerima apa? Balasan dan siksaan nanti dari Allah SWT. Sebab itu Allah menegaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang beriman, peliharilah diri kamu dan ahli keluarga kamu dari azab api neraka. Jadi di sinilah Allah menegaskan tentang menjaga keluarga, termasuk anak dan isteri. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diriwayatkan sebuah hadis daripada Abu Daud. Rasulullah SAW telah bersabda daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tad'una yaumal qiyamah bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum fahsinu asma'akum. Ini dia. Daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pada hari kiamat sungguh kamu kelak akan dipanggil dengan nama-nama kamu, kata Rasulullah, dan nama-nama bapa-bapa kamu. Kerana itu pakailah nama yang baik buat diri kamu. Ini dalam soal nama juga kita disuruh mencari nama yang baik. Contohnya nama Muhammad, mengikut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahmad, yang dimasukkan nama yang buruk adalah nama yang tidak mengandungi erti doa atau harapan baik untuk kehidupan akhirat kelak. Mengapa? Kerana ada kaitannya nama tadi dipanggil ataupun disebut, kerana setiap kali kita panggil nama itu adalah satu doa. Kalau nama yang baik, alhamdulillah. Kenapa? Menurut Islam, mana-mana nama orang tidak hanya untuk apa disebut di dunia ini belaka. Nama kita bukan hanya disebut di dunia ini saja, tetapi juga akan menjadi sebutan di negeri akhirat. Itu dia. Sebab itu, oleh kerana itu, nama yang diberikan kepada seorang berarti pula doa dan harapan bagi yang bersangkutan yang diberikan oleh ibu bapa kepadanya. Jadi kalau nama-nama kita yang tidak bertepatan dengan nama yang sebaiknya, maka kita boleh tukar. Mungkin mereka ni tidak tahu ataupun tidak mengerti tentang nama-nama tadi. Kalau orang dulu disebut namanya apa, berbagai. Sebab itu hadis ini kalau kita lihat menerangkan bahawa pemakaian nama ataupun nama yang diberi tadi tidak hanya akan berlaku di dunia saja, tetapi berlanjutan sampai di akhirat. Kenapa? Kerana nama yang baik diharapkan akan menjadi dorongan bagi yang diberikan nama untuk berada dalam kebaikan dan bawa kebaikan pula bagi ibu bapa yang mahu yang dunia maupun di akhirat. Itu harapan ibu bapa lah. Tapi kalau seperti mana yang saya sebutkan tadi, nama soleh tapi tidak diajar tentang amal soleh, pun tak jadi soleh juga. Jadi dia mesti bertepatan dengan nama juga. Ibu bapa kalau kita lihat harus atau mesti memperhatikan hak
anak-anaknya untuk mendapatkan nama-nama yang baik lah. Dari dirinya sesuai dengan garis ketentuan Islam. Maksud itu kalau kita tak faham, rujuklah kepada mereka yang mengetahui. Terdapat banyak sekali hadis mengenai perintah memberikan nama-nama yang baik kepada putera dan puteri kita dan menjauhkan mereka daripada pemberian nama-nama yang tidak baik. Kita nak nama glamour, tapi nama tu tak ada bersesuaian dengan ajaran Islam contohnya. Sebab itu mengandungi makna pujian, misalnya seperti Muhammad, itu nama-nama pujian, atau Ahmad, yang seerti terpuji. Mengandungi doa dan harapan, misalnya Ali, artinya apa? Yang tinggi. Soleh artinya yang baik. Ini semua contoh-contoh yang boleh kita ambil. Mengandungi makna semangat, misalnya Saifullah, artinya pedang Allah. Ada tak sini nama Saifullah? Khalid ibn Walid, Qamaruddin, artinya apa? Cahaya. Jadi kita nak tahu maksud dan makna kita. Roslan, kita nak tahu apa. Jadi hadis-hadis yang berikut yang mengatakan atau menggariskan petunjuk Islam tadi dalam beri nama kepada anak-anak kita tadi, kerana daripada Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, nama-nama yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ini salah satu nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah itu apa? Hamba Allah. Abdurrahman, hamba yang pengasih. Ini salah satu yang boleh kita rujuk. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang nama tadi. Daripada Urwah radhiyallahu an, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mendengar nama seorang yang buruk, maka baginda sallallahu alaihi wasallam biasa mengganti dengan nama yang baik, nama yang lebih baik daripada itu. Ini hadis daripada Ibnu Sa'ad. Jadi kita jelas kepada kita sebagai satu petunjuk dan ajaran tadi, panduan tadi, bila kita nak berikan nama tadi, janganlah kita terlalu mengagung-agungkan nama yang tidak ada maksud dan doa tersebut. Dan banyak sekali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah telah bersabda, sesungguhnya Rasulullah bersabda, seburuk-buruk nama di sisi Allah ialah seorang yang menamakan dirinya dengan raja, diraja, Malikil Amlak. Malikil Amlak tu raja sekalian raja, atau raja di atas raja. Jadi tak boleh. Banyak kita dapati di setengah masyarakat, ibu bapa memberikan nama kepada anaknya sekadar sebagai satu tanda, tetapi kehilangan makna doa dan dorongan agar anak itu menjadi baik. Contohnya lah nama-nama yang diberi sekadar mengingatkan peristiwa tertentu ketika anaknya lahir. Misalnya kalau kita lihat tentang peristiwa panen. Nama panen ni mengingatkan lahirnya anak itu pada masa panen padi. Itu contoh. Ataupun nama kumpul. Ini nama orang dulu mengingatkan lahirnya anak itu pada waktu dia pada waktu keluarga besar berkumpul pada bulan Syura. Nama beduk. Beduk yang kita tahu mengingatkan lahirnya anak bersamaan dengan bunyi beduk. Ini beduk. Tempat kita pun ada beduk juga ni. Bila sampai waktu di kentong. Itu beduk tu. Yang dipukul orang untuk mengingatkan datangnya solat atau saat solat. Ini dia. Jadi dalam perkara nak menamakan anak tadi pun kita mesti menamakan anak tu dengan sebaik-baiknya, kerana dia ada kaitannya dengan di akhirat nanti. Jadi memberikan nama kepada anak sekadar sebagai tanda itu adalah tindakan ibu bapa yang tidak mencerminkan tuntutan Islam. Kerana apa? Kerana agama Islam menganjurkan ibu bapa memberi nama kepada anaknya dengan nama yang baik dan merupakan doa ibu bapa kepadanya untuk menjadi anak yang baik dan manfaatnya dunia dan akhirat. Kenapa kita selalu mengucapkan nama-nama anak kita? Kalau nama panjang tu jangan Min. Nama tu kasih sebutan yang betul. Nama dah baik-baik, Saifuddin jadi Din. Nama baik-baik jadi Cheng.
Ini semua kita tak boleh mengambil pendekatan yang nama samaran. Jadi kita kena manfaatkan nama tadi, kerana nama tadi, kalau nama yang baik, contohnya lah kita sebut sebagai Saifuddin tadi, pedang Allah. Itu jadi kebanggaan. Kenapa? Kerana anak ini mungkin menjadi membela agama Allah. Tapi kalau namanya Din, agama-agama memang betul, tapi kesempurnaan itu tidak ada. Baik, kita lihat banyak sekali pengajaran yang boleh kita ambil. Anak tadi yang dinamakan dengan yang baik tadi perlu dididik menjadi anak yang baik juga. Kenapa? Kerana kalau kita lihat dari contoh yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sabda-sabdanya tadi di atas, telah terbukti bahawa setiap anak mempunyai hak terhadap ibu bapanya untuk mendapatkan nama-nama yang baik. Jika ternyatalah nama-nama yang disebutkan tadi baik, alhamdulillah. Dan kalau tidak baik, disuruh tukar. Maka jelasnya ibu bapa berlaku baik kepada anak, dan insya-Allah anak juga akan berlaku baik kepada ibu bapa. Anak yang mengetahui namanya buruk dan diberikan pemberian namanya tadi oleh ibu bapanya pada masa lalu, bila mana ibu bapanya masih hidup, hendaklah meminta izin kepada ibu bapanya untuk menggantikan dengan nama yang baik. Dan jika ibu bapa tadi telah meninggal, hendaklah dia sendiri yang menggantikannya dengan nama yang baik, dan maafkan kekeliruan ibu bapa tadi. Mungkin dia tak faham, mungkin dia tak ngerti, dia minta faham. Istilah kita ngorak ngerti. Dia ngertikan, difahamkan. Bila mana ibu bapa masih hidup dan menyedari bahawa pemberian anak itu buruk, ibu bapa meminta maaf kepadanya. Kena minta maaf. Dia buat bodoh saja. Kerana kita ada satu ketika tu saya diberitahu nama anaknya siapa tu? Nama anaknya Al-Baqarah. Wah, saya cakap, awak dapat nama dari mana? Saya dapat dari Al-Quran, Al-Baqarah. Saya cakap, wah, saya cakap kencang, tapi kekencangan awak ada kesilapan. Asal silap? Awak tahu apa makna Al-Baqarah? Lembu betina. Atau peranjat dia? Sebab itu jangan kita nak selak-selak, tak tujuk pada orang yang arif, dia pun letak nama yang tak sesuai dengan nama anaknya. Sedangkan nama anaknya lelaki. Sedangkan di akhir kalimah Al-Baqarah tu ada tak marbutah. Kita tahu kalau kita belajar bahasa Arab, tak marbutah tu menunjukkan apa? Itu tanda perempuan. Dia pun tak apa Ustaz, saya dah taruh, saya harap awak tukar. Maknanya tak sesuai dengan nama anak awak. Kerana nama anak awak tu lelaki. Jadi Al-Baqarah, betina lembu betina. Ya Allah, dia pun tak apalah. Dah buat apa boleh buat. Itu dia. Ada juga golongan yang mengatakan dah buat apa boleh buat. Jadi kalau ada kesilapan di sini, kalau orang tegur untuk kebaikan, betulkan. Jangan fikir kita yang betul, sebenarnya benda tu salah. Kadang-kadang yang membetulkan tu mungkin lagi muda dari kita, tapi kerana untuk kebaikan. Ini menjaga masa panjang ni. Cuba bayangkan Al-Baqarah sekali yang keluar anak lelaki, sedangkan nama sebenarnya betina, lembu betina. Ya Allah, inilah akibat daripada kesilapan tadi. Kita minta kepada Allah Taala supaya orang ini dibukakan hatinya. Jadi pada ibu bapa yang sedar akan tanggungjawab memberi nama ataupun didikan tadi, khususnya nama yang baik. Jika tidak mampu memilihkan nama-nama yang baik kepada anaknya, dan minta tolonglah kepada orang-orang alim, orang yang mengetahui dalam agama dan hidup. Mudah-mudahan nama yang baik tadi dia menjadi anak yang baik. Dengan bantuan mereka itu mudah-mudahan memperolehi nama-nama yang baik. Jadi bapa tidak boleh malu untuk untuk meminta tolong kepada orang lain dalam memberikan nama yang baik kepada anaknya. Ini sedikit tentang mendidik anak. Salah satunya bila kita beri nama yang baik kepada anak kita, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah Taala memberikan kefahaman kepada kita dan menjadikan kita
dan anak-anak kita, keluarga kita ke jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa khtimis salihati a'malana ya Allah ya karim bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.